Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Cikgu Muhammad Radi akan membincangkan tajuk berkenaan dengan 1.2 iaitu faktor kedatangan barat ke negara kita. Tajuk ini dipelajari dalam tingkatan 3 Sejarah KSSM. Pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat menjelaskan faktor kedatangan barat ke negara kita pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Murid juga dapat menerangkan kepentingan berwaspada terhadap unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan negara. Skop pembelajaran bagi tajuk ini bermula dari abad ke-16 sehingga abad ke-20. Pengenalan. Pada tahun 1600, sebuah syarikat yang dinamakan Syarikat Hindia Timur Inggris telah ditubuhkan di England. Syarikat Hindia Timur Inggris diberi hak monopoli perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh Kerajaan British. Pada tahun 1602, Syarikat Hindia Timur Belanda pula ditubuhkan. Ia diberi hak monopoli perdagangan di timur. Pada tahun 1664, Perancis menubuhkan Syarikat Hindia Timur Perancis untuk berdagang di Asia. Oleh itu, kestabilan dan kemakmuran negara kita telah menarik minat mereka untuk memiliki kekayaan yang kita ada. Kronologi kedatangan Barat ke alam Melayu. Pada abad ke-16, bermulalah penjelajahan Eropah ke luar benua. Pada awalnya, melibatkan Portugis dan Spanyol. Penjelajahan Portugis membawa mereka ke Asia. Mereka berjaya membina empayar perdagangan dan menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi. Orang Spanyol menjadi saingan utama kuasa penjajah pada abad ke-16 dan menjadi kuasa ulung di Eropah kerana memiliki kekayaan hasil beberapa buah koloninya. Pada abad ke-17, muncul kuasa-kuasa barat yang lain. Kuasa-kuasa barat tersebut adalah seperti Belanda, British dan Perancis. Kuasa-kuasa barat ini merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut dan alam Melayu menjadi sasaran utama. Faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Yang pertama, barangan mewah. Kuasa barat berminat untuk mendapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan yang terdapat di alam Melayu. Orang Eropah juga perlu mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Pusat pengumpulan barang. Syarikat perdagangan Eropah memerlukan pusat pengumpulan barang mentah, tempatan di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan India. Sedangkan China pula mahukan emas, biji timah dan rempah ratus yang hanya terdapat di Kepulauan Melayu sebagai tukaran dengan barangan mereka. Oleh itu, Barat bercita-cita untuk menguasai alam Melayu supaya ia dapat menjalinkan perhubungan perdagangan dengan China bagi mendapatkan barangan-barangan mewah dari China. Pelabuhan persinggahan.
Kuasa Barat memerlukan pelabuhan yang sesuai untuk berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun sebelum meneruskan perjalanan. Seperti mana yang kita tahu, angin monsun terbahagi kepada dua, iaitu angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Pelabuhan persinggahan di alam Melayu sangat diperlukan untuk kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan membaiki kapal sebelum ke kanton China. Agama Kristian. Agama menjadi faktor penting penjajahan kuasa Barat ke negara kita. Matlamat penjajahan Barat adalah untuk mencapai 3K, iaitu kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Faktor kedatangan kuasa Barat pada abad ke-17 dan ke-18. Faktor kedatangan kuasa Barat pada abad ke-17 dan ke-18 adalah disebabkan revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian telah berlaku di Britain sejak abad ke-17 lagi. Menjelang tahun 1870-an, Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar-dasar kuasa Barat telah berubah corak. Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan mentah bagi keperluan kilang mereka. Revolusi perindustrian juga membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Kedatangan kuasa Barat pada abad ke-19 dan ke-20. Faktor kedatangan kuasa Barat pada abad ke-19 dan ke-20 adalah disebabkan industri kereta. Pada zaman ini, telah muncul perusahaan kereta dan ciptaan tayar. Ia meningkatkan permintaan getah asli selain penting sebagai penebat barangan elektrik. Kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Negara kita mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman getah, tebu dan tembakau. Negara kita juga kaya dengan bahan-bahan mentah seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Faktor yang seterusnya ialah industri mengetin. Amerika Syarikat telah mencipta ciptaan baru yang memerlukan biji timah untuk industri mengetin makanan dan minuman, membuat tong minyak dan bumbung rumah. Kesannya menyebabkan harga timah melambung tinggi. Faktor yang keempat adalah pembukaan terusan Suez. Pembukaan terusan Suez ini telah menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah. Terusan ini mempercepatkan urusan perdagangan antara alam Melayu dan Eropah. Faktor yang seterusnya adalah penciptaan kapal wap. Kapal wap penting untuk membawa muatan yang banyak, malahan perjalanan yang cepat serta menjimatkan kos. Penghantaran barang dagangan menjadi lebih mudah dan murah melalui penciptaan kapal wap ini. Faktor yang seterusnya adalah penciptaan telegraf. Ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat berhubung dengan ejen dan wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Penglibatan tanah Melayu menjadi sangat penting dalam pasaran antarabangsa setelah munculnya penciptaan telegraf.
Faktor yang seterusnya adalah persaingan kuasa barat. Wujud persaingan antara Britain, Jerman, Perancis, Spanyol dan Amerika Syarikat untuk mendapatkan tanah jajahan. Bagi mereka, semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperolehi. Faktor yang terakhir adalah slogan beban orang putih. Slogan beban orang putih bermaksud tanggungjawab mereka iaitu orang Eropah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada penduduk wilayah yang dijajah bagi mewajarkan tindakan mereka yang menjajah. Pelbagai slogan telah digunakan seperti beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun seperti mana yang digunakan oleh Perancis.